apakah pantan baik yang aku lakukan pada zaman jahiliah dulu, zaman sebelum Islam? Seperti dulu berbaik hubung silaturahim dengan keluarga. Dulu sebelum Islam pernah juga merdekakan hamba dan bersedekah. Apakah aku dapat ganjaran pahala? Sekarang ni dah masuk Islam. Kata jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata engkau dapat pahala. Kan? Amalan sebelum jahili, sebelum Islam memanglah tak dicatat pahala sebab tak ada iman. Tapi engkau dapat kebaikan. Engkau akan dapat kebaikan daripada yang kamu buat dulu. Apa maksud kebaikan? Ya, bila kita hubung silaturahim masa zaman tak Islam, dah dia masuk Islam, yang sebelah sana tak masuk Islam, mungkin hubungan kebaikan tu masih berterusan. Orang masih hormat dia, dia sedekah dulu, orang membalas balik kebaikan, kau dapatlah kebaikan tu. Kalau orang masih merasai nikmat dengan sedekah engkau, dulu sebelum Islam kau rajin sedekah tolong, sekarang kau dah masuk Islam, orang masih merasai nikmat, oh dia ni pak kawan ni dah masuk Islam, yang tu tak masuk Islam tapi dia masih merasai nikmat dulu, pahala tercatat, baru pahalanya tercatat. Sebab apa ni, dia punya sempadannya adalah hari dia syahadah. Selepas itu orang merasai nikmat, orang memuji, oh dia tu baik sungguh lah dulu, dapat pahala ke dia. Orang tu merasai apa ni, terbantu, tertolong dengan pertolongan dia dulu sampai hari ni orang merasai nikmat. Hari ni start daripada dia masuk Islam, tercatat pahala. Tercatat pahala. Kebaikan tu kau bawa masuk sekali, pahalanya akan dicatat. Tapi bukan maksudnya dulu kau tolong, dulu dah dicatat pahala, tak. Sebab tak ada imannya. Macam mana nak dicatat pahala? Start daripada permulaan Islam. Itu hikmah kebijaksanaan jawapan Nabi SAW. Kalaulah Nabi kata kau tak akan dapat pahala amalan dulu, seolah mungkin Hakim bin Hizam akan merasai sia-sianya sedekah dia dulu. Nabi tak kata sia-sia, cuma masa hari sedekah dulu sebelum kau masuk Islam tak dicatat pahala. Hari ni dah masuk Islam, besoknya orang merasai bersyukur, nikmat, masih dapat lagi mengecapi bantuan dia dulu. Mulai hari ni orang masih merasai, esok orang masih merasai, yang tu baru tercatat pahalanya. Jadi kalau Nabi kata kau tak dapat pahala, sudah pasti orang tu akan rasa macam tak payahlah nak baik balik, tak payahlah nak merasai sia-sia amalan dia terdahulu. Jadi hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menceritakan kisah ayahandanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat sehelai kain yang dijual depan pintu Masjid Nabawi. Kain tu cantik, kain sutra pure sutra ni. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah SAW, beli kain ni pada hari kebesaran, hari Jumaat, hari ada delegasi luar nak datang jumpa Nabi, pakailah semat-semat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Orang yang pakai baju kain sutra ni yang tidak ada habuan nak pakai di akhirat nanti. Tak ada habuan lagi dah nak pakai, tak ada peluang lagi nak pakai. Kalau dia pakai kat dunia, akhirat nanti tak boleh pakai dah. Maksud isyarat bahawa pakaian tu diharamkan bagi lelaki. Dalam hadis lain yang disebut diharamkan bagi lelaki tapi dihalalkan bagi wanita, kain sutra. Jadi Sayyidina Umar faham kain tu haram, tak boleh pakai. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, satu ketika Rasulullah dihadiahkan. Sayyidina Umar nampak orang bagi hadiah, beli bungkus hantar ke rumah Nabi, kain sutra tu. Nabi dapat kain sutra tersebut, Nabi hadiah balik pada Umar. Orang bagi pada Rasulullah, Rasulullah hadiah pada Umar.
kain sutra yang Nabi kata haram pakai tadi. Sayyidina Umar terkejut. Ya Rasulullah, engkau dah cakap tadi kain sutra ni haram, tak boleh pakai, kenapa pula hadiah kat aku? Maka Rasulullah kata, aku hadiah kepada engkau, inni lam uhdiha laka litalbasaha, innama ahdaituha ilaika litabi'aha au litaksuha. Aku hadiah kain ni untuk engkau, bukan nak suruh engkau pakai, kata Rasulullah SAW. Tapi aku hadiah kain ni kepada engkau, mungkin engkau boleh jual, atau kau boleh buat pakaian pada orang yang boleh pakai. Siapa dia boleh pakai? Mungkin wanita, isteri dia ke, orang perempuan, anak-anak perempuan ke, dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar menghadiahkan kain itu kepada adik dia yang masih belum Islam. Jadi fokus tajuk ni, tetap boleh berhubung silaturahim walaupun dengan keluarga yang tak Islam. Malah menjadi masih kewajiban tu untuk jaga silaturahim dengan keluarga kita yang tak Islam. Jangan kata dah dia tak Islam, butuh saudara lah. Tak, tetap wajib jaga keluarga walaupun dia tak Islam. Sehingga boleh bagi hadiah, boleh sedekah. Kalau dia miskin, kita sedekah. Zakat tak boleh lah, sebab zakat harta ibadah. Harta ibadah hanya kepada orang yang layak bagi ibadah, buat ibadah. Orang kafir tak layak buat ibadah. Kita bagi duit lain. Jangan nama zakat yang zakat kepada orang Islam, yang tak zakat sedekah. Sedekah boleh. Dapat pahala ke? Pahala tetap catat sebagai pahala. Menghubung silaturahim itu kewajiban yang masih kekal. Tak akan terputus. Sebab dia talian keluarga, talian darah. Kecuali situasi perang. Seperti ada seorang sahabat yang membunuh ayahandanya sendiri. Dia elak banyak kali dah elak, tak nak bertembung dengan ayah dalam perang Badar, dalam peperangan. Ayah dia tak Islam. Tiba ayah dia duk follow dia ya, kejar dia aja, kejar sampai bertembung juga tak boleh nak elak. Akhirnya dia pun berjaya membunuh. Itu dalam situasi perang, tak ada hubungan dah. Keluarga tu tak ada hubungan, terputus. Perang, mesti perang. Tapi kalau dalam situasi yang tak perang, tetap kena jaga hubungan. Kewajiban. Ini indahnya Islam, tak pernah memisahkan kerana keagamaan. Walaupun dalam agama yang berbeza, dalam keluarga yang sama, tetap menjaga hubungan tersebut. Hadis seterusnya yang ke-72, wajib kita mengenali nasab. Malah Rasulullah, begitu Abdullah bin Abbas, begitu Sayyidina Umar menegaskan, beri tekanan supaya kita hafal nasab, keturunan kita naik atas, bin, setinggi yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Ini hadis mauquf yang diceritakan kepada aku Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Muhammad ni anak-anaknya lah, tabi'in. Dia menceritakan bahawa ayahnya Jubair bin Mut'im telah cerita kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah atas mimbar. Ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dhalika an intihakih. Sayyidina Umar berkhutbah, hendaklah kamu belajar, ambil tahu, hafal, ingat nasab-nasab kamu atas itu, bin. Kemudian cari keluarga yang boleh hubung silaturahim. Oh, ni bin, rupanya ni pak saudara, rupanya atuk saudara, rupanya ni sepupu kita. Cari, bagi kenal melalui nasab tadi ni.
Kemudian sambunglah silaturahim kekeluargaan melalui nasab tadi. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, boleh saja terjadi sesuatu pertelingkahan kita dan seseorang, nak berlaku bergaduh dah, panas dah, hampir-hampir nak bergaduh besar, tiba-tiba baru tahu lah dia bin, sepupu, dua pupu, keluarga dekat. Boleh jadi terpadam permusuhan tadi kerana kita tahu talian keluarga. Sebab orang dulu mengutamakan kekeluargaan. Kita sekarang dah tahu dah abang adik, dah tahu dah sepupu, pak saudara, anak saudara, bergaduh juga. Ni berdosa besar orang yang menghancurkan silaturahim. Silaturahim yang dihancurkan, bergaduh macam tadi, dia tak kira engkau sepupu aku, engkau pak saudara aku, engkau anak saudara ke, abang dengan adik, malah anak dengan mak bapak pun bergaduh, putus-putus, tak ada syurga baginya. Allahu Akbar. Dalam hadis lain Nabi kata, orang yang bermusuhan, yang tak ada talian keluarga ni, bermusuhan dan dibiarkan lebih pada 3 hari, masih masam muka, masih bergaduh maki hamun, dah seminggu, dah sebulan, dah makan tahun, kekal dalam keadaan mood bergaduh, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tu, Nabi kata takkan dapat bau syurga, takkan dapat bau syurga. Ada hadis yang akan kita baca nanti. Itu talian persaudaraan Islam yang tak ada hubungan keluarga. Apatah lagi kalau ianya hubungan keluarga yang patut kita hubung satu rahim, tapi cari gaduh, hancur habis semua, hancur habis semua. Dan satu rahim ni sudah pasti yang kita dah baca dulu, dia sebagai penentu terakhir syurga ataupun neraka seorang. Dia duduk kat mana? Dah kita lalui mahsyar, melalui hisab, hitungan hisab tu hitungan amalan, timbang antara pahala dosa, dah dapat buku jahitan kanan kiri atau belakang, penghujung sebelum lintas sirat. Sebelum lintas sirat, silaturahim tunggu kat situ, dia penentu terakhir syurga neraka orang ni. Allah bagi kuasa kat dia untuk menentukan. Dia kata neraka, nerakalah orang tu. Dia kata orang masuk syurga, ya Allah, syurga, selamatlah orang yang lintas. Penentu terakhir, Allah bagi kuasa penuh dia. Silaturahim ni, silaturahim yang kita, silaturahim ni hubungan keluargaan tadi, seolah dia dijelmakan menjadi satu makhluk yang boleh menilai orang. Ya Allah, yang ni dia tak jaga silaturahim, asyik putus, bergaduh dengan orang, walaupun pahala sembahyang banyak, puasa banyak, segala banyak, tapi dia asyik putus-putus, tak pernah peduli, sombongnya, tak nak berbaik semula. Musnahkan dia, ya Allah, jatuh neraka. Yang ni walaupun pahala sembahyang cukup-cukup makan, fardu-fardu je, sunat tak pernah buat, tapi dia jaga hubungan, ya Allah, dia baik dengan orang, hormat orang, sayang menyayangi orang lain, sanggup hapuskan kemarahan dia kerana nak jaga silaturahim, selamatkan sepantas sirat, sepantas kilat lintas sirat ni, kerana silaturahim. Peranan silaturahim besar. Jadi jangan musnahkan, jangan hancur. Biar kerana silaturahim kita selamat, kita damai. Ini baru betul guna kekuatan silaturahim, baru silaturahim akan jadi syafaat kita, pembantu besar. Puncanya nak hubung ni, biar kita kenal nasab kita, bin. Oh, rupanya kawan ni ada talian, baru kita tahu. Jadi kita ni duduk di bandar, tuan, kebanyakan anak-anak di bandar ni, jangan kata jauh-jauhnya 2 pupu, 3 pupu, sepupu tu kira dekat, tuan. Sepupu ni boleh jadi wali nikah. Kalau dah tak ada yang lain, sepupu boleh jadi wali nikah, maksud dekat hubungan. Kalau kita tak perkenalkan itu sepupu ni mak saudara, ni pak saudara, itu tanggungjawab kita, bapak, ibu bapak ni, menjadi tanggungjawab perkenal kepada anak-anak.
Walaupun dia alah malas nak ambil tahu, dia gadget dia kan, anak-anak sekarang gadget tak peduli dah. Raya-raya pun tak nak dah pergi rumah sepupu, malas duduk di rumah lagi baik duduk tengok gadget. Jadi kita kena cari jalan untuk segarkan balik silaturahim melalui generasi bawah kita ni. Sebab kita mungkin di lapis kita, level kita dah banyak kenal lah sepupu. Pasal kita duduk zaman dulu, zaman kita melalui zaman tak ada gadget, jadi banyak kita kenal saudara mara. Zaman anak sekarang daripada kecil dah pandai gadget, dia hilang, seolah terputus hubungan kekeluargaan. Ini bahaya di sudut silaturahim. Maka kita lah kena cari jalan untuk segarkan semula silaturahim ni. Bila jumpa tu kadang-kadang kita tak kenal hubungan, jumpa kenduri kita, biar anak-anak kita kat mana, kita bawa ni pakcik kau, ni maklum kau kan, pak saudara, ini sepupu, kita perkenalkan. Lepas tanggungjawab kita pada kewajiban kita menghafal nasab tadi ni, biar anak kita kenal nasab. Kalau tidak, tanggungjawab tu salah satu pendidikan kita. Hadis juga seterusnya maksud yang sama, tapi hadis daripada Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau telah berkata, hafallah. Sayyidina Abdullah bin Abbas suruh hafal nasab-nasab kalian. Yalah, kita mungkin tak mampu nak ingat, mungkin dah tinggi dah 5, 10 dah, tak ingat dah. Maksudnya hafal di sini bukan masuk dalam otak aja, catatan lah, ada catatan, ada simpanan, kawan-kawannya dia ada orang nampak benda tu kan. Lebih-lebih lagi kalau masuk dalam ingatan, Masya Allah, para ulama khususnya para habaib, kebanyakan mereka ni ingat sampai ke Rasulullah, dia punya nasab ni ada 30 berapa, ada 40, dia ingat, dia cari setinggi yang mungkin ya. Kerana sungguhnya hafallah nasab-nasab kalian, kata Abdullah bin Abbas, ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idatan wa la qurba biha idza ba'udat wa in kana qaribatan wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alayhi biqati'atin in kana qata'aha. Hafallah nasab-nasab kalian, dengan itu hubunglah keluarga, silaturahim. Dah tahu, cari sepupu kita kan, hubung balik. Akan talian ke tu, ingat orang tua-tua dulu, walaupun ialah zaman mungkin sebahagian tak ada kereta lagi, motor dia pergi jauh-jauh nak cari sepupu dia tu, dah lama tak jumpa. Masya Allah. Kita sekarang jauh-jauh biarlah, malas nak ambil tahu kan. Tu sebab kita tak tahu menghargai silaturahim ni. Tolong, itu menjadi kewajipan. Itu syafaat tuan-tuan, syafaat saya kita semua yang dalam hadis ni sebut, hubunglah silaturahim dengan nasab tadi, kerana sungguhnya tidak jauh hubungan keluargaan jika ia dekat keluarga, dekat nasab kita, walaupun jarak dia duduk di Australia contohnya kan, duduk mana Singapura, duduk di utara Kedah, jauh jarak jauh, tapi kita akan rasa dekat dengan kita tahu nasab. Lah rupanya ni pak saudara kan, contohnya, walaupun jauh. Dan tidak menjadi dekat walaupun hubungan rumah duduk dekat, kerana tak tahu nasab akan jadi jauh. Rupanya duduk kawasan Damansara juga, sama-sama duduk kawasan bandar yang sama, bergaduh serupa je, pasal tak kenal nasab. Bila dah tahulah rupanya keluarga dekat, macam tu ya. Dan silaturahim itu, kata Abdullah bin Abbas, akan datang pada tuannya yang menghubung. Tuannya, maksud orang yang menghubung silaturahim itu, silaturahim akan datang pada dia di hadapan pelakunya. Dia menjadi saksi di hadapan Allah bahawa ya Allah, dia akan berdebat dengan ya Allah, ini engkau jangan seksa ya Allah, ni orang ni cari jalan berkilo-kilo kilometer, ratus-ratus kilometer semata-mata nak cari keluarga dia.
nak rapatkan kekeluargaan ni. Allah ni orang ni habis wang ringgit dia kerana nak cari keluarga dia, hubung silaturahim. Jangan seksa dia. Ni silaturahim akan berdebat dengan Allah, akan beri syafaat di hadapan Allah Ta'ala. Tolong kita kalau kita jadi orang penghubung, jenis orang yang baik silaturahim. Tapi sebaliknya silaturahim jadi pendakwa kita. Tadi peguam bela, duk bela. Ni sebaliknya silaturahim akan jadi pendakwa. Ya Allah, ini orang putus silaturahim. Walaupun dekat rumah tangga, rumah-rumah dekat, jiran dekat, adik-beradik, keluarga dekat, tapi bergaduh putus silaturahim. Umpan di dalam neraka, ya Allah. Dia akan menjadi pendakwa kita, silaturahim ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini bukan benda kecil, benar. Bukan benda remeh. Silaturahim ni penting sangat. Jadilah agenda besar kita. Cari jalan ni, kita nak Ramadan, dah Ramadan nak raya, kita plan tengok apa boleh buat untuk erat balik hubungan kekeluargaan. Cari, kan? Sekarang cari tak payah start kereta, tuan-tuan. Kan? Cari dengan media sosial, hubung balik, tanya-tanya, oh kawan ni hantar mesej semua, okey lah tu. Tak semuka pun tak apa, semuka kemudian lah cari peluang. Nak pergi raya ialah jam saat, nak pergi satu-satu rumah, 5 rumah tak sempat satu hari, contohnya. Guna media sosial, benda yang boleh menghubung silaturahim kita. Itu juga dikira orang yang menghubung silaturahim. Kurang-kurangnya bagi salam, tanya khabar, perkenalkan diri. Oh, saya ni anak Pak Long ni, anak-anak. Oh, ya ke? Allahu Akbar. Bab hal yaqulul maula inni min fulan. Ini masuk dalam tajuk lain. Dah tamat kita bab silaturahim. Mulai hadis ni, hadis 74 dan agak panjang. Ada menyentuh hal-hal yang adab kita terhadap sama ada dia ada khadam, hamba. Ni cerita bab hamba lah, menyentuh tentang hubungan demikian. Tapi walau bagaimanapun ada juga orang kata penting juga untuk kita beritahu hal ni, walaupun kita tak ada hamba dah. Ada sikit sebanyak yang boleh kita ambil pengajaran berkaitan kita ni ada pekerja bawahan. Kita sebagai pekerja, macam mana hubungan kita dengan majikan kita. Walaupun tak keseluruhan sama, tak boleh disamakanlah hamba dengan pekerja, tak boleh, lain-lain, beza. Tapi sikit sebanyak tentang adab, hormat, menghormati apa semua akan disentuh, dan itu boleh jadi pengajaran bagi kita zaman sekarang yang ada, mungkin ada pekerja, ataupun kita yang jadi pekerja, ada majikan dan sebagainya. Hadis bab menyatakan bolehkah hamba berkata sungguhnya aku dari kabilah fulan-fulan. Dia ada juga dengan hubungan silaturahim. Okey. Daripada Abdul Rahman bin Abi Habib, beliau telah berkata, aku bertanya kepada aku Abdullah bin Umar. Ada orang yang bertanya pada aku, telah bertanya pada aku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari kabilah mana. Jadi dia ni seorang hamba. Abdul Rahman bin Abi Habib ni hamba. Abdullah bin Umar sahabat Nabi lah, anak Sayyidina Umar Khattab tadi ni. Dia tanya kepada Abdul Rahman ni, engkau dari kabilah mana? Dulu bangsa Arab ni satu bangsa yang besar, luas. Dia banyak kabilah. Jadi selalunya orang akan tanya, kau kabilah mana? Kabilah ni keturunan lah juga, kan? Kita sekarang di Malaysia kita tak pakailah kabilah-kabilah tu. Kita kabilah takkan nak bersebut kabilah Selangor, kabilah Kelantan, taklah, yang tak pakai yang tu, kan? Jadi family name tu, engkau daripada family mana, kan? Al belakang lah tu, selalunya. Jadi dia menjawab, aku daripada suku Taim. Abdul Rahman tadi jawab, aku dari suku Taim, nama satu kabilah kecil daripada grup yang besar tu, Bani Tamim. Bani Tamim ni satu kabilah pula dalam bangsa Arab skop besar. Sebagainya Bani Tamim. Dalam Bani Tamim tu ada banyak pula. Taim namanya, salah satunya Taim, keturunan Taim. Dia jawab, aku daripada keturunan Taim, Bani Tamim. Abdul Rahman jawab,
Jadi Sayyidina Abdullah ni nampak macam tanda-tanda engkau orang Taim. Dia kadang-kadang boleh kesan keturunan tu. Saya pengalaman masa pergi ke Hadramaut, ziarah almarhum mufti pada zaman tu, dia meninggal dunia, marhum dah, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafiz, abang kepada Habib Omar. Di ziarah dia, ada seorang kawan orang Terengganu, kawan saya. Kami pergi, terus duduk dengan dia, tanya dari mana, Malaysia apa semua. Dia tengok kawan saya tu, dia kata, engkau ni ada keturunan Hadramaut ni. Orang Melayu lahir di Terengganu, tapi dia kata engkau ada keturunan Hadramaut ni. Terkejut kawan tu. Ya Habib, tak tahu pun, dia sendiri tak tahu. Dia kata kalau boleh balik cari bin apa, mungkin 3 tangga, 4 tangga, 5 tangga atas dia tu, insya-Allah bawa mai kat aku boleh kesan. Wah, masya-Allah. Dia boleh cam. Dia tengok muka je dia boleh cam. Lepas tu dia tengok muka saya pula, engkau orang Malaysia. Malaysia, tak boleh nak tipu tuan. Tengok kemek macam ni, tahulah. Tak tahulah apa tanda yang dia tengok, dia tahulah. Tapi tu saya muka, tengok dia boleh cam. Dia boleh cam tu. Jadi kawan tu jawab tadi, aku daripada Bani Taim, keturunan Bani Tamim. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar kata, min anfusihim atau min mawalihim, engkau keturunan betul ke ataupun engkau ni hamba kepada mereka? Qultu, maka akhirnya dia pun bongkarkanlah hal sebenar. Dah, aku sebenarnya bukan keturunan dia, tapi aku hamba dia orang. Abdul Rahman ni hamba kepada seseorang yang daripada Bani Taim tadi ni. Jadi fahalla, Sayyidina Abdullah kata, lain kali jangan mengaku-ngaku. Jadi bab keturunan tak boleh tuan-tuan, tak boleh salah-salah mengaku. Abdullah bin Umar kata, jangan engkau pandai-pandai mengaku daripada keturunan ni sedangkan kau bukan keturunan tu. Bab keturunan tak boleh buat main. Lebih baik engkau jawab family dia boleh. Saya family Bani Taim tadi ni, bolehlah. Family itu tak salah. Mungkin kerana perkahwinan, mungkin kerana hamba, kan? Boleh. Jadi seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, 2 perkara kalau ada pada satu orang dah dikira kafir, yang saya pernah sebut dulu hadis Nabi. Isnani kufrun, 2 perkara ni dah dikira kafir. Apa dia? Isnani fi ahadikum kufrun. Satunya at-ta'nu fin nasab, bercanggah nasab, keturunan. Canggah, maksud canggah di sini iaitu tak mengaku keturunan, mengaku keturunan lain sedangkan dia bukan keturunan tu, tak mengaku anak, tak mengaku bapa. Itu tak boleh. Ini dah kira kafir. Kafir, maksud kafir ada 2. Satu kufur kafir akidah, satu lagi kafir nikmat. Kafir akidah kena syahadah baliklah kalau kafir akidah terkeluar Islam. Yang maksud hadis di sini kufrun adalah kufur nikmat. Dosa, maksud kufur nikmat senang bahasa kita, dosa besar. Orang yang terlibat dengan hal tu dosa besar. Apa dia 2 benda tadi? Satu, bercanggah keturunan. Yang kedua, niyah alal mayyit, iaitu meratap atas kematian. Meracau macam tu, mengamuk bila atas kematian, menjerit-jerit, ataupun reaksi tumbuk-tumbuk meja, tumbuk-tumbuk dinding, tarik-tarik rambut ketika ada kematian. Ini berdosa. Jadi termasuklah hadis ni, dia mengaku bukan keturunan dia. Abdullah bin Umar peringatkan dia, jangan sekali-sekali, jangan kau buat dah macam tu. Begitulah hadis satu lagi, boleh mengaku keluarga. Tadi hadis panjang ni daripada Rifa'ah bin Rafi', cerita tentang Nabi SAW. Nabi panggil Sayyidina Umar. Kita ambil masa sikit untuk lepas isyraq, kita ambil masa dalam 15 minit, dan kita lepas isyraq, lepas syuruk 7.20 apa,
25 kan? 26. Kita tambah lagi 15 minit untuk kita tamat ni, kita boleh semayang sunat Isyraq yang tuan adalah daripada kalian yang bertakwa. Kita yang wali-wali keluarga kita, keluarga lah. Nabi kata wali-wali aku orang-orang saleh, orang yang bertakwa. Ini wali aku. Wali maksudnya wali-wali Allah, wali-wali Nabi, wakil Nabi, macam keluarga Nabi SAW. Nabi anggap keluarga sebab kita membantu. Kalau tuan-tuan nak jadi keluarga Nabi bukan keluarga keturunan keluarga keturunan memang keturunan. Keluarga keturunan memang yang keturunan darah lah. Kita yang bukan keturunan darah ni, kita boleh anggap keluarga Rasulullah SAW. Kalau awal tadi Nabi kata orang yang bantu kami, yang mendokong kami, itu keluarga kami, keluarga besar kita. Wali-wali aku adalah orang yang bertakwa, kata Nabi SAW. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku. Kamu jaga takwa, sembahyang 5 waktu berjemaah, tuan-tuan ulang alik ke surau masjid, insya-Allah orang yang bertakwa. Itu adalah wali Nabi, keluarga Nabi, keluarga Nabi SAW. Jika tidak, maka kalian adalah ambil perhatian. Kalau kamu tak jaga ketakwaan, perhati aku nak cakap ni. Jangan pula datang manusia dengan amalan baik mereka pada hari kiamat, sedangkan kalian datang dengan dosa kalian. Kamu tak mau jaga ketakwaan, kamu akhirnya bergelumang dengan dosa. Jangan macam tu. Lalu semua itu ditolak dari kalian. Kemudian baginda Nabi SAW menyeru, lalu bersabda, wahai manusia sekalian, sambil baginda mengangkat tangan baginda dan meletakkan keduanya ke atas kepala-kepala kaum Quraisy. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah, pemimpin, khalifah Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberontak terhadap mereka, lawan khalifah-khalifah daripada orang Quraisy ni, aku menyangka, jadi perawi Zahir kata, Nabi menyebut Allah akan menelangkupkan wajahnya. Siapa yang lawan menentang pemerintahan orang Quraisy, Allah akan telangkupkan wajahnya. Nabi bersabda demikian ulang 3 kali. Tapi bukan fokus kita nak cerita tadi. Yang Nabi kata yang bantuku, yang tolong kita, boleh anggap keluarga, sebab kita nak besarkan silaturahim, luaskan. Kita tak nak kecilkan skop silaturahim. Sepatutnya macam tu. Tapi kita tak. Dengan orang tolong kita, pekerja kita, rapat kita, kita anggap family. Tapi yang talian darah kita tak mau anggap family pula, bergaduh. Ini tak jadi juga kan. Yang lebih utama yang talian darah, itu patut diutamakan dalam hubungan kita. Yang lain-lain boleh tambah-tambah. InsyaAllah. Jadi kesimpulan daripada 2 hadis tadi, yang pertama, tak boleh kita mengaku keturunan yang lain, ataupun tak nak mengaku keturunan kita, tak boleh. Tapi boleh mengaku keluarga kita. Kita keluarga ni, keluarga ni. Man ala jariyatain aw wahidah. Ini masuk bab hamba tuan. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada baginya 3 orang anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Okey, sentuh sikit bab anak. Siapa yang ada 3 anak perempuan, ni untung tuan, siapa yang ada 3 anak perempuan, jaga sungguh hak sebagai kita bapa memberi sesuatu pada anak. Pemberian ni bukan semata-mata materialnya. Kita baju bagi, pakaian bagi, makan minum semua lengkap. Rumah pun ada untuk dia, kereta pun ada untuk dia. Belajar semua kita sponsor. Memang baik dah. Tapi bagaimana pemberian agama kita? Adakah kita meneliti hal-hal solat dia? Kita dah bagi ilmu tentang tu. Kita dah jaga hal tu. Kita dah jaga kepentingan agama Allah untuk dia sebagai dia seorang anak dara. Ini juga wajib
kewajipan ibu bapa. Bukan sekadar berkewajipan ibu bapa bagi pakaian, makanan, rumah tangga, apa yang dia perlu. Ya, itu salah satu kewajipan. Tapi juga agak penting, lebih penting daripada yang tadi, iaitu tentang keagamaan. Kurang-kurangnya kita ajar dia jaga semayang, ajar dia aurat, hubungan lelaki perempuan, bagi tahu dia ni tak boleh, ni dosa, ni haram, ni dan sebagainya. Kalau itu hak kita dah tunai kepada 3 orang anak perempuan kita, semua tahu hal-hal demikian. Kadang-kadang kita tak perlu nak mengajar cara kitab tuan-tuan kat dia orang ni. Kita dah tegur, beri contoh yang baik, kita buat contoh macam tu, dia akan ikut. Maka itu 3 orang tadi dah jadi benteng kita daripada neraka. Selamatlah insya-Allah, mak bapak dia selamat kalau anak-anak dah jadi macam tu. Dia diajarkan macam tu, ibu bapa tenang. Jadi semua sistem yang Nabi atur pendidikan anak ni mula daripada kecil lah. Nabi kata la'ib waladaka sab'an, manjakan anak kamu umur 7 tahun yang pertama. Satu ialah satu tu baby lagi lah kan, daripada pandai sikit kita manjakan dia sampai umur 7 tahun. Wa adibhu sab'an, didik anak ni, semayang, didik tutup aurat, didik jangan salam dengan orang tu, ni sentuh tak boleh, ni haram ni, walaupun tak berdosa lagi, belum balik, tapi dah didik, dah cakap. Oh tu Pak Long tu salam tu Pak saudara tu, ni mak saudara tu, pergi salam dia. Didik hormat orang tua. Dah mula didik 7 tahun. 7 tahun yang kedua, daripada umur 7 ataupun 8 tahun tadi sampai 14 14 tahun. Kita dah mula cakap, jangan ni buat ni, jangan ni buat ni. Selain daripada tu dia belajar sekolah apa semua, belajarlah kan. Di rumah ni, pendidikan kita di rumah ni sekadar informal ni. 7 tahun yang kedua. Sebab tu dalam masa tu Nabi suruh muru auladakum, didik anak kamu, kamu kena cakap dah tentang solat. Mulut kita kena bebel lah tentang solat ni. Oi, kenapa tak semayang, kenapa lambat semayang ni, gini. Dah mula bebel. Mak-mak dia kena pandai dah bebel bab tu kan. Oh kena semayang, main semayang meh. Walaupun dia main-main tu 7 atau 8 tahun, kadang-kadang main-main lagi semayang. Tak apalah, kita dah mula cakap semayang tak boleh main-main, semayang kena macam ni. Balik rumah tu, kadang-kadang kita balik rumah, apa agenda dalam fikiran kita nak tanya, dah makan belum? Selalunya kan, dah makan belum? Jadi anak-anak pun masuk dalam ni, rakam masuk mai, agenda besar ni buat makan. Ayah balik je tanya makan. Oh dia cerewet bab makan. Tak ada makan dia mengamuk. Kan? Biar kita masuk agenda first, dah semayang belum? Walaupun kita tahu dia dah semayang pakai telekong dah kan. Contohnya kita nampak dia pakai telekong semayang, tanya juga. Nak cakap pentingnya hal tu. Tu agenda besar kita. Balik mai, semayang belum? Semayang dah. Berapa rakaat tadi? Contohnya sekian. Bab semayang. Dah mula bebel. Sampai umur 10 tahun dalam fatrah yang kedua, dalam term masa yang kedua tu, 7 tahun yang kedua, 10 tahun. 10 tahun kalau dia tak mau lagi lihat nak semayang, angkat rotan. Wadribuhum, kata Nabi, pukul. Bukanlah rotan kita nak balun sampai patah kaki. Jangan lepas geram kita. Rotan tu bukan untuk lepas geram, tapi rotan dengan niat nak mendidik dia. Walaupun sekadar ketuk meja, tak semayang lagi pang, pukul meja je pun. Warning dia. Sampai macam tu. Dan Nabi sebut tadi adib 7 tahun pertama manja, didik. Yang ketiga jadi kawan. Wa sahibhu sab'an. 7 tahun yang terakhir, yang ketiga daripada 14-15 tadi sampai ke 21, kita jadi kawannya kan. Mungkin mak anak dara lah kawan, ataupun kadang nak teruna kawan dengan mak dia, nak dara kawan dengan ayah ni tak apa, nak pergi mana teman kawan, kita jadi kawan dia. Jadi tempat dia luah, tempat dia rujuk kan. Dia cerita masalah dia kat sekolah ni, kawan dia buat macam ni, oh ya, biar kita jadi tempat dia luah segalanya. Kalau tidak, tempat lain dia cari. Kita tak payah ceritalah sekolah kau punya pasal lah.
Tak nak cerita, dia pergi cari orang lain. Jumpa dengan singa kat luar, jumpa dengan harimau kat luar, lingkup anak kita. Kemudian Nabi kata tak habis lagi. Setelah 3 masa tadi, maka lepas tali. Kalau lepas, insya-Allah dia tak akan mudarat. Pasti dia selamat. Sebab kita dah ikut aturan 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. Kalau 7 pertama dah silap, step pertama dah silap langkah, yang kedua susah, lihat, yang ketiga lagi lihat, akhirnya kita gagal. Boleh jadi macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tanggungjawab kita bukan sekadar nak bagi makan, minum, pakaian, tanggungjawab keagamaan. Hadis juga daripada Syurahbil, dia telah berkata, aku mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tudriku ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Mana-mana orang Islam yang ada 2, tadi sebut 3, ni ada 2 pula. 2 orang anak dara, anak perempuan, dia buat baik sungguhlah. Tanggungjawab dia kepada anak tadi dengan harta benda, dengan ilmu, adab, semuanya baik sungguh. Kedua-dua tu pasti jadi sebab utama langsung bawa dia tiket besar, tuan-tuan. Tiket besar untuk syurga. 2 orang tu tiket besar masuk syurga. Jadilah. Dan satu lagi hadis Jabir bin Abdullah kata Rasulullah bersabda, man kana lahu 3 banat yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah al-battah. Insya-Allah, jaminan, sertifikat jaminan Nabi SAW. Siapa ada 3 orang anak perempuan, dia jaga sungguh, lindungi anak perempuan dia. Dia bela anak perempuan dia, lindungi dari sudut material duniawi, dan juga wa yakfihinna, cukupkan keperluan akhirat juga, bab agama tadilah. Wa yarhamuhun, rahmati, sayang sungguh dengan anak dara dia ni, jaga semualah, jaga perasaan dia. Sensitif perempuan ni, jaga perasaan, semua jaga. Wajabat, Nabi kata wajib dia masuk, ibu bapa tadi masuk syurga pasti, dengan pasti. 2 kali Nabi sebut, satu kataan wajib, yang kedua battah, mesti. Dua-dua tu nak menunjukkan ahli syurga dah orang ni, mak bapak dia. Penting tadi ni dunia punya, akhirat punya, lengkap. Faqala rajulun, bangun seorang sahabat, wasintain, macam mana kalau 2 ya Rasulullah? Tadi Nabi kata 3, kalau 2 orang je, Nabi kata wasintain, walaupun 2 orang, walaupun 2 orang. Kata Jabir, dia komen, Jabir bin Abdullah yang merawi hadis, dia kata, tak ada orang tanya seorang. Aku yakin kalau ada orang tanya, ya Rasul, kalau seorang, pasti Nabi pun jawab, walau seorang pun boleh. Tapi tak ada orang tanya yang seorang. Seorang tu tanya kerana dia tanya 2 orang je. Maksudnya itulah aset bagi kita. Okey, adakah ni, sebagian ulama mengatakan bukan semata-mata anak perempuan, anak lelaki, kita anak lelaki semua 3 orang. Kan? Anak lelaki semua 2 orang, tak ada anak perempuan. Tak ada syurga lah kita. Dah tuan. Peluang syurga tetap bila-bila pun, untuk siapa pun. Kalaulah anak lelaki kita didik macam ni juga, insya-Allah jadi benteng neraka, masuk syurga juga. Mana tidak? Contohnya katalah tuan-tuan ni, mak bapak duduk dalam kubur dah, yang sebahagian lah kan. Tuan-tuan jaga amal soleh, datang masjid, jaga hubungan silaturahim, pahala mengalir masuk syurga dah orang tua tu. Syurga. Ni amalan tuan-tuan ni mengalir masuk akaun dia. Syurga lah. Kalau daripada didik kecilnya tak pernah tinggal semayang, tak pernah jaga dedah aurat, tak pernah buat maksiat dosa, kita sehingga tegur, dah biasa terdidik macam tu sampai umur 21 tuan. Kena nasihat, kena kuliah ceramah macam tu, kan? Pasti dia akan jadi orang yang soleh, mengalir masuk pahala kita, kan? Kita jadi pencen, makan gaji pencen ya, tuan. Pencen yang berganda-ganda, duduk tenang dalam kubur, masuk je, dia rajin semayang, dia pula didik anak dia, dia pula didik cucunya ke bawah,
Masya-Allah, generasi yang cukup baik. Jaga generasi yang ada amanah yang ada di tangan kita. Anak-anak ni, masya-Allah. Jangan tersilap. Kalau kita daripada kecil dah didik dengan mungkin kita biarkan dengan dia bergelumang dosa, tak apalah, tak apalah, tak apalah. Na'udzubillah, besar dah jadi buluh tuan-tuan. Payah dah nak lentur. Patah dah, dia akan jadi patah. Maka dosa yang dia buat tu mengalir juga masuk akaun kita, na'udzubillah. Hadis lagi. Ini satu dua hadis, satu lagi hadis tuan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, okay, satu hadis terakhir ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bagi seorang yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan, termasuk saudara, dia tak ada anak, tak ada anak perempuan, tak kahwin lagi ke, tapi dia ada adik perempuan 3 orang, kakak dan sebagainya, yang tak ada suami, yang dia kena, dia bertanggungjawab ni, tanggungjawab dia buat baik, atau bukan tanggungjawab dia, ayah dia ada lagi, tapi dia buat baik dengan kakak-kakak, adik-adik yang belum kahwin tadi ni, yang tak ada suami lagi. Jaga semua kepentingan dia orang. Didik juga, bagi nasihat. Itu juga boleh jadi sebab tiket masuk syurga. Ini berkaitan dengan perempuan ni. Hebat perempuan. Buat baik dengan perempuannya, jalan syurga kita. Masya Allah. Mudahan Allah bagi manfaat apa yang kita dengar daripada hadis-hadis yang saya baca tadi. Yang pertama berkaitan silaturahim. Walaupun bukan Islam, wajib kita jaga. Dan tentang nasab, kewajiban kita untuk ambil tahu nasab ni atas, dan dengan tu kita dapat hubung silaturahim. Dan jangan cari pasal, jangan bergaduh, jangan retak, jangan putus hubungan dengan nasab-nasab yang kita dah kenal dengan keluarga kita lah. Dan sebenarnya yang tak boleh kita mengaku bukan keturunan, itu berdosa. Dan boleh mengaku keluarga walaupun bukan keturunan. Mengaku keluarga boleh, jangan mengaku saya keturunan dia, taklah, salah kalau bukan keturunan yang betul. Dan tentang hadis anak perempuan tadi, 3 orang jadi benteng daripada neraka dan tiket masuk syurga, tiket besar untuk kita ekspres masuk syurga. Dan begitu juga 3 orang saudara perempuan, 3 orang saudara perempuan, dia buat baik, jadi insya-Allah melalui jalan orang perempuan syurga terus. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.